memahami makna, maksud dan sebagainya. Jangan kita baca lepas aja baca Al-Quran itu sekadar bacaan. Kita jadikan ianya dah aku alhamdulillah dah memang baca Al-Quran tiap hari kan, tapi tidak ambil intibar dan tidak ambil mafhum, maksud daripada ayat-ayat tersebut, maka pahala kita terhad dan kita tidak mendapat keuntungan daripada bacaan Al-Quran, melainkan pahala-pahala bacaan itu sendiri. Tetapi yang paling penting ialah untuk mempelajari Al-Quran dan juga memahami serta mempraktikkan makna-makna yang kita baca. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat seterusnya di sini, sebelum itu saya nak sebutkan. Sebelumnya kita sebutkan tadi pada ayat 13 lagi. Pada ayat 13 Allah Subhanahu wa taala bila menggunakan kalimah mathwa, bila menggunakan kalimah mathwa ataupun yang bererti apa? Tempat tinggal. Jadi ini adalah isyarat kepada bila tempat tinggal ini, maksud dia akan tinggal lama. Dia akan stay khalidina fiha. Bukan kata tempat persinggahan dekat. Tempat itu neraka bila kami bagi, itu adalah tempat tinggal lama. Kamu duduklah kat situ. Wal iyaz billah. Begitu juga kalimah kesenangan, menikmati kesenangan. Jadi dalam bahasa Arab kalimah at-tamattu, yatamatta'una, tamatta'a. Kalau tamatta'a seorang, yatamatta'a seorang, dia menikmati. Kalau yatamatta'una, mereka itu menikmati. Macam mana? Kenapa Allah SWT guna kalimah menikmati? Dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat senang atau sifat kemahuan di dalam kepada setiap manusia ini secara umumnya dengan kesenangan keduniaan. Jadi satu zina, satu hiasan. Jadi hiasan ini an-nas yatamatta'una biha. Jadi kalau kita ambil daripada surah Ali Imran ayat 197, qala ta'ala mata'un qalilun. Bila sebut mata'un qalilun. Mata' ni apa? Orang Arab juga guna kalimah mata' kepada benda-benda. Benda-benda. Kereta, rumah, azam mata'. Sebab apa? Sebab kamu tamatta', kamu menikmatinya. Benda nikmat yang kamu nikmati. Jadi nikmat ini sifatnya ialah qalilun. Sifatnya ialah sedikit saja. Tidak ada value sebenarnya. Nikmat apa? Nikmat dunia. Sebab itu kita akan belajar sebutkan berkenaan nikmat akhirah, nikmat al-jannah. Tak sama kan dengan nikmat dunia ini. Wa mata'un ilahin dalam surah Al-A'raf ayat 24. Wa mata'un ilahin. Bila mana Allah Ta'ala berikan kesenangan, kenikmatan dunia, Allah Ta'ala kata mata'un ilahin. Kesenangan itu akan adalah bersifat sementara. Sehingga waktu-waktu yang tertentu sahaja. Itu yang nak disebutkan tentang mata tadi. Qala ta'ala fi al-ayah ar-rabi' asyar, ayat 14 pula. Ayat 14 Allah SWT sebutkan, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Ini ada nilai istifhamiyah. Istifham maksudnya pertanyaan. Allah Ta'ala nak buat challenge, maka disebutkan dalam pertanyaan, dalam bentuk bertanya. Afaman. Kalau afaman tapi di sini terjemahan dalam bahasa Melayu ini telah disenangkan kepada kita lah. Dia tidak exactly dia terjemahkan begitu, tetapi diberikan dengan terjemahan yang boleh kita fahami itu. Dengan yang demikian, adakah kalimah adakah ataupun maksud adakah afaman tadi, adakah Arab start dengan adakah, pertanyaan.
Tapi untuk menyambung ayat ini ditafsirkan sebagai, dengan yang demikian adakah orang-orang yang beriman dan taat, afaman kana ala bayyinatin. Okey, orang yang beriman dan taat yang mana mereka ini sifat mereka ala bayyinah min rabbih, yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang nyata. Bayyin artinya bukti, bayyinah, ala bayyinatin, bukti yang nyata. Okey, bayyin bayana, terangkan kepada kami keterangan kamu, beritahu. Jadi dengan yang demikian, adakah orang yang beriman dan taat tadi yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhannya, min rabbih, very special. Bukti ini datang daripada Allah Subhanahu Taala. Bukti yang kita tak perlu buat-buat. Bahkan Allah Subhanahu Taala menyenangkan dengan memberikan bukti. Tapi ada maksud di sebaliknya. Kenapa Allah SWT sebutkan bayyinatin min rabbih? Jadi bukti itu daripada dia sendiri, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bandingannya, adakah orang-orang yang diberikan bukti yang nyata daripada Allah, adakah mereka ini? Seakan ada pertanyaan di situ. Okey, koma di situ, tanya pula, adakah mereka ini sama seperti orang-orang yang ingkar dan derhaka yang telah diperhiaskan kepadanya? Kaman. Adakah mereka ini sama? Kaman saja. Tu kalimah kaman tu seperti sesiapa ataupun seperti mereka yang zuyyina, yang telah dihiaskan kepada mereka su'u amalihi, perbuatan-perbuatan buruk. Diperhiaskan kepadanya. Orang yang menghias ataupun golongan yang menghias itu ialah syaitan. Diperhiaskan kepadanya akan kejahatan amalnya. Jadi kejahatan amal dia diperlihatkan oleh syaitan sebagai perkara yang baik. Perkara yang baik. Okey, kalau antum baca kan hadis 27 daripada hadis Arba'in. Okey, ada dua hadis pendek di situ. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah baginda Rasulullah SAW mengajar kita dalam hadis tersebut. Okey, saya ambil intisari daripada hadis yang ke-27, okey, daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis itu, bila mana seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Rasulullah ni tahu dah apakah kecenderungan pertanyaan sahabat tersebut. Rasulullah tanya, kamu ni datang nak tanya aku berkenaan dengan perbuatan yang mendatangkan kebaikan, ataupun kamu nak tanya anil bir, tentang kebaikan, kebajikan. Jadi Rasulullah SAW mengajar kalimah ataupun istilah al-bir. Macam mana kamu nak buat al-bir? Jadi Rasulullah kata, sesungguhnya kebaikan atau kebajikan itu apa yang diterima oleh hati kamu. Begitu jugalah kejahatan adalah apa yang hati kamu bila mana kamu nak buat akan tergetar, akan tersentuh, akan memberikan reaksi yang negatif. Nah, kita nak buat sesuatu, mestilah kita fikir lah. Bila kita fikir, fikiran kita ni dia bukan berlega kat kepala kita saja, dia pergi kepada hati, jiwa kita. Kita tanya pula nilai iman yang ada dalam jiwa kita ini, is it correct or not? Nah, betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Bila kita dah mampu differentiate di antara benda yang baik dan buruk, pahala dan dosa, bila mana kita nak buat tu, hati kita bagi isyarat sebenarnya. No, ni benda ni syaitan punya mainan. Benda ni okey. Benda okey tu biasa hati takkan tolak. Senang aja kita buat kan. Ada tak waktu nak kalau kita memang nak solat kan? Ada kan? Ada tak? Ada tentangan daripada pihak lain kata jangan solat. Kita rasa senang aja, kita ambil sembahyang, ambil wudu, kita nak solat. Jadi proses untuk buat kebaikan itu senang.
Tapi kalau bila mana kita nak melakukan kejahatan, hati kita akan rasa gundah gulana, kan? Gundah gulana. Nah, kalau SMS sekali 2 kali itu tak rasa gundah gulana lagi. Kalau lama SMS ni dia rasa gundah gulana. Kalau SMS di tempat-tempat yang tidak sepatutnya lah, pergi kepada mereka-mereka yang tidak sepatutnya. Okey. Jadi kena hati-hati ya. FB dan sebagainya, kan. Kita akan rasa. Tak rasa tak? Ada rasa tak? Ke hati ni memang okey macam konkret. Nauzubillah, kan. Kalau konkret itu lain cerita, berterusan dalam keadaan tersebut, waliyazbillah, kan. Tapi kalau hati yang lembut, yang ada iman, hati tersebut akan ada rasa, sama ada negatif atau positif. Judgment, okay? You can judge. Kita boleh judge. Kita boleh buat penilaian dengan merujuk hati kita. Jadi hati orang yang beriman boleh menjadi satu indikator, okay? Untuk dia di dalam dia menentukan sesuatu perkara itu baik atau buruk. Tapi tak boleh lah. Kalau kita buat perkara syariah tu larang, kita pun nanti aku nak judgement dengan hati aku dulu. Macam mana? Benda dah terang-terang dah haram. Tak boleh lah buat judgement begitu. Ustaz kata boleh guna hati ni sebagai indikator. Bertenang, buat meditation lah, hati kata okay? Itu bukan caranya. Tetapi berlandaskan hati yang Allah Ta'ala telah berikan hidayah, kan? Kita diberikan keimanan, kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, para anbiya, malaikat dan sebagainya. Keimanan itulah yang boleh kita rujuk, membuat sebagai satu indication kepada kita, okay? Dalam menentukan sesuatu. Jadi begitulah orang-orang kufur tadi, sebenarnya mereka ini telah dihiasi. Perbuatan mereka tu dihiasi oleh syaitan. Syaitan hiaskan perbuatan dia jadi benda baik. Benda buruk tu syaitan hias jadi benda baik. Jadi dia anggap dia baik. Okey? Tak kira lah. Tak, keluarga baginda Rasulullah, pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu yang ada kedudukan. Jadi mereka melihat bahawa mendapatkan harta, mempertahankan ekonomi dia, mempertahankan maruah kedudukan dia adalah lebih mulia lagi berbanding dengan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sangat-sangat tersentuh dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar sendiri daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Okay? Jadi keegoan mereka itulah telah dihiasi oleh penghiasnya adalah syaitan. Syaitan menghiaskan. Okay? Kamu mesti ikut mak ayah bapa kamu. Tak boleh follow Nabi Muhammad SAW. Okay? Jadi di sini nilai antara iman dan kufur itu tidak akan sama sekali. Tidak akan sama sekali. Kalau nak dibandingkan, jadi tidak akan sama. La yastawi al-a'ma wal basir. Tidak akan sama orang yang Allah Ta'ala berikan penglihatan dengan orang yang buta, tidak dapat melihat. Jadi buta yang dimaksudkan ialah tidak mendapat hidayah, dan melihat yang dimaksudkan ialah yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada orang mukmin ini bayyinah. Okey. Yang kita sebutkan tadi bukti yang nyata, okey, dilalah tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebutkan daripada Allah? Supaya nak memperkuatkan. Al-bayyinah itu sebenarnya datang daripada Allah. Okey, datang daripada Allah. Tak sama, kan? Kalau kita kata saya ambil bukti ni daripada pembantu dia, berbandingan saya ambil bukti ni daripada orang yang mengeluarkan bukti itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah Taala kata, aku sendiri. Bukti yang nyata tersebut datang daripada aku, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Afaman kana ala bayyinatin min rabbi. Jadi Allah Taala yang berikan bayyinah daripada dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan sama dengan mereka yang telah dihiaskan perbuatan-perbuatan mungkar buruk mereka ini, dan mereka seterusnya mengikut hawa nafsu, keinginan diri mereka. Okey, maka apa? Ayat sebelumnya menyebutkan wan naru maswal lahum, maka nerakalah tempat tinggal yang akan mereka tuju pada hari akhirat nanti. Jadi saya rasa masa pun dah hampir dah. Okey. Apa bagi isyarat daripada tadi lagi. Bila mana ustaz nak break emergency ni, kan. Jadi saya break emergency lah. Okey. Mungkin kita ada masa yang lain, insya-Allah. Mungkin ustaz boleh insya-Allah teruskan dengan ayat 14, ayat 15. Jadi
adik-adik yang dirahmati Allah SWT, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita belajar daripada ayat 12, 13 dan 14. Okey. Menyebut berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan, okey, al-jannah, syurga Allah ini akan dipenuhkan dengan mereka yang beramal saleh, mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi kita kena padukan. Kita tak boleh just specify orang tu dia ni beriman. Tak, dia tak ada nilai. Tetapi kalau iman berada dengan amal saleh, maka insya-Allah syurga Allah adalah sebaik-baik nikmat yang akan kita kecapi bersama insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuntutannya ialah untuk kita memahami perjuangan ini, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita digolongkan. Jadi amal soleh ini bukan hanya kita buat amal ibadah fardu ain sahaja, bahkan fardu-fardu lain, okey, yang memerlukan pertolongan kita. Al-muslim akhul muslim, okey. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi kita mestilah alert dengan persekitaran, okey. Kita kena jadi seorang mukmin yang ada amal saleh. Jadi amal saleh ini memerlukan kekuatan yang perlu dibina, okey, antara individu-individu muslim. Seterusnya Allah SWT bandingkan, okey, bandingkan ataupun memberikan petunjuknya, tidak ada pertolongan bagi mereka yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya adalah sebagai satu, diberikan satu kekuatan kepada orang muslim pada waktu itu atau kepada pejuang-pejuang Islam. Jadi seorang mukmin yang berjuang akan mestilah rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita, okey, dalam setiap langkah dan setiap masa sebenarnya. Jadi kita tidak keseorangan. Ini adalah agama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita dan diberikan al-izzah kepada kita bersama agama ini. Dan seterusnya bayinah ataupun bukti-bukti tentang kebenaran Allah itu kepada kita ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama menolak, okey, bukti-bukti ataupun kecenderungan bukti yang dibawa oleh mereka yang menolak agama Allah pada waktu itu. Jadi Allah SWT berikan juga kekuatan kepada baginda Rasulullah dan pengikut baginda Rasulullah SAW pada waktu itu bahawa kamu, okey, dalil ataupun hujah kamu ini beriman datang daripada aku sendiri. Jadi itu adalah satu kekuatan. Jadi kekuatan ini jugalah yang perlu kita ambil, ya. Perlu kita merasa izzat, kebanggaan untuk menjadi seorang muslim yang mukmin. Jadi kita memerlukan kekuatan untuk melakukan kau ini insya-Allah dengan izin Allah SWT. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.